Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Perdana Menteri Anwar hargai doa guru-guru Pondok Kelantan. Vincent Tan tuntut Sanusi minta maaf, bayar 200 juta ringgit. Muhyiddin dicabar dedah lokasi menantu, bantu siasatan SPRM. Perikatan Nasional tak umum calon MB Selangor sebab takut dia kalah. Kerajaan perpaduan yang ditubuhkan hari ini adalah berdasarkan penipuan khususnya oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Setiausaha Agung Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin berkata, Zahid selaku pengerusi Barisan Nasional menghantar surat kepada istana memberitahu bahawa BN menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sedangkan dakwa Hamzah, Dewan Tertinggi BN memutuskan untuk berkecuali dalam menyokong mana-mana pihak untuk menubuhkan kerajaan. Maka penubuhan kerajaan yang ada hari ini adalah disebabkan oleh penipuan yang dibuat oleh Zahid. InsyaAllah kerajaan ditubuhkan dengan cara menipu itu tidak boleh tahan lama. Sebab hari ini sudah ada kebangkitan rakyat di seluruh negara. Berdoa kerajaan akan jatuh. Terdahulu Hamzah memohon pada hadirin supaya melaungkan referendum sebagai tanda kebangkitan rakyat. Katanya rakyat dah meluat dan tak boleh tahan. Kita nak kerajaan baru. Kalau nak kerajaan baru, kita pastikan 12 Ogos kita menangkan PN. InsyaAllah kemenangan ini akan menjadi referendum rakyat untuk turunkan Anwar. Kita nak buktikan semua yang telah menjadi satu kumpulan yang bersatu demi masa depan anak cucu kita. Menurut bekas Menteri dan Ahli Parlimen Larut itu, Anwar sebenarnya tidak dapat mengawal dirinya daripada menipu rakyat dan tabiat berkenaan sudah menjadi lumrah buatnya ibarat makan vitamin. Katanya dia bangun pagi cari jalan macam mana nak menipu. Sebelum tidur dia tipu, dalam mimpi dia tipu, bangun pagi dia tipu, tengah hari dia tipu, malam tipu. Saya nak bagi tahu dia tipu, dia bohong sudah menjadi makanan dia seperti vitamin. Sebab kalau dia tak tipu, dia sakit sebab tu dia kena tipu rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghargai doa dan nasihat dari para guru-guru pondok di seluruh Kelantan dalam pertemuan beliau dengan mereka semalam. Katanya, Alhamdulillah hari ini saya dapat bertemu dan bertanya khabar dengan para pemimpin pondok-pondok Madrasah Kelantan di Madrasah Ribat Al-Mustafa, Pulau Condong. Saya juga doa dan nasihat para tuan guru mengenai hal ehwal agama dan negara sebentar tadi amat saya hargai. Sambil diambil Menteri di Jabatan Perdana Menteri, hal ehwal agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar dan Mudir Madrasah Ribat Al-Mustafa Al-Fadil Ustaz Muhaizat Muhammad. Platform majlis ilmu itu beliau gunakan sebaiknya dalam merapatkan ukhuwah selain meningkatkan hubungan antara ulama dan umara. Bagi Anwar, keharmonian majlis itu turut diserikan dengan kehadiran Baba Haji Abdul Rahman Abdul Kadir, Pondok Irfan Tumpat, Baba Haji Muhammad Yurusji Abdul Malik, Pondok Tafiz Padang Bonggor, Tanah Merah, Ustaz Zainal Abidin Daud, Pondok Mahiliah Geting Tumpat, Ustaz Kasyafur Rahman Ashri, Pondok Darul Ulum An-Najah Machang, Ustaz Syaful Baharin Cik Ali, Madrasah Al-Badariyah Tumpat dan beberapa lagi pimpinan pondok kali ini amat beliau hargai. Katanya dititipkan doa institusi pondok madrasah akan terus dibangunkan dan turut sama menyumbang ke arah pembinaan Malaysia Madani. Beliau kemudian menunaikan solat isyak berjemaah di Masjid Mukim Batang Merbang Tanah Merah bersama Qadriah Masjid dan masyarakat setempat. Katanya, moga silaturahim antara kita semua terus terjalin dengan keredaannya, insya-Allah. Perikatan Nasional terutamanya di Kedah dilihat sedang bergolak apabila Bersatu dianggap perampas kursi Dewan Undangan Negeri milik PAS. Ketegangan antara pimpinan Akad Umbi Bersatu dan PAS itu ketara berlaku di dua kerusi DUN yang terletak dalam Parlimen Langkawi, iaitu DUN N1 Air Hangat dan N2 Kuah. Rasa dingin dan prejudis antara satu sama lain melibatkan kedua-dua parti komponen PN itu nampaknya cuba diredakan Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Dalam ceramah kelompok di Air Hangat, Taqiyuddin menyentuh isu membabitkan bekas timbalan Ketua Pemuda PAS Langkawi, Safwan Hanis Syafiee, dan timbalan yang di-Petua PAS Langkawi, Mazlan Ahmad, yang masing-masing bertanding sebagai calon bebas di Air Hangat dan Kuah. Katanya, saya nak mengesahkan PAS tidak pernah pada bila-bila masa mengiktiraf dia dan memberi laluan kepada dia untuk dia bertanding di dalam mana-mana DUN pun di Kedah. Klip petikan ceramah Taqiyuddin tersebut kemudiannya tular di media sosial. Penganalisis politik Norman Radwan berpendapat kenyataan Taqiyuddin itu menggambarkan pergolakan sedang berlaku dalam PAS. Katanya Taqiyuddin menunjukkan siapa yang lebih berkuasa antara dia dan Sanusi. Jika sebelum ini berlaku krisis antara PAS dan Gerakan, nampak gayanya PN sedang menyembunyikan sesuatu. Saya jangka selepas PRN ini akan berlaku krisis besar dalam pimpinan tertinggi PN. Sementara itu, Hamzah mengakui pada awal kempen
terdapat sedikit kekeliruan timbul di Dun Air Hangat tetapi jelas beliau segala-galanya telah selesai. Katanya, penjelasan yang diberi oleh saya dan Datuk Taqi Udin pun amat jelas dan difahami dengan baik oleh pengundi di Langkawi, Amnya dan di Dun Air Hangat khususnya. Semua gembira dan para pengundi juga berpelukan sama sendiri. Pengasas Kumpulan Berjaya Vincent Tan telah mengeluarkan surat tuntutan kepada Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Makno menuntut permohonan maaf secara terbuka dan membayar pampasan RM200 juta. Ini adalah berhubung dakwaan Sanusi mengenai projek pembersihan Sungai Kelang. Dalam surat yang dikeluarkan melalui firman undang-undang, Peguam Tan menegaskan bahawa dakwaan Sanusi adalah jelas palsu, tidak benar, tidak wajar, tidak berasas dan berniat jahat terhadap anak guam kami. Mereka juga menuntut Sanusi menarik balik tuntutannya dan membuat aku janji bertulis untuk berhenti mengulangi dakwaannya. Surat itu memberi Sanusi sehingga semalam untuk bersetuju dengan tuntutan mereka. Sekiranya gagal, firma guaman itu berkata mereka menerima arahan Tan untuk meneruskan tindakan undang-undang terhadap Sanusi. Syarikat guaman itu memberi amaran bahawa dakwaan Sanusi boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 499 Kanun Kesiasaan kerana fitnah jenayah yang boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun, denda atau kedua-duanya. Katanya, oleh itu anak guam kami berhak untuk membuat laporan polis terhadap anda. Dalam ucapan semasa ceramah Perikatan Nasional Digital Kedah pada 2 Ogos, Sanusi mendakwa Selangor boleh menanggung kerugian sehingga RM180 juta kerana projek gerbang maritim Selangor. Dia juga mempersoalkan bagaimana Tan boleh memperoleh pegangan penting dalam firma milik Menteri Besar Selangor Incorporated, MBI Selangor. Menteri Besar Sementara Selangor Amiruddin dan Ketua Pegawai Eksekutif Berjaya Lan Said Ali Shahrul Ahmed telah menafikan dakwaan Sanusi dan mengacam tindakan undang-undang. Bagaimanapun, Sanusi memberitahu pada Sabtu lalu bahawa dia akan membuktikan dakwaannya di mahkamah. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu menjelaskan kepada rakyat berhubung siasatan kes penyelewengan projek pendaftaran pekerja asing bagi sebuah kementerian oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang didakwa melibatkan menantunya. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Fahmi Fadzil berkata, bekas Perdana Menteri itu tidak harus berdiam diri, sebaliknya perlu segera memberi penjelasan berhubung kes berkenaan dan memberitahu SPRM di mana kedudukan atau lokasi menantunya itu ketika ini. Katanya Tan Sri Muhyiddin kena jawab isu ini. Beliau kena jawab dan saya cabar Tan Sri bantu SPRM cari menantunya untuk bantu siasatan. Dilaporkan SPRM sedang mengesan 2 individu iaitu Muhammad Adlan Barhan dan Mansur Saad bagi membantu siasatan kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian. Menurut SPRM, semakkan rekod oleh Suruhanjaya itu juga mendapati kedua-dua individu terbabit sudah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei lepas dan setakat ini tiada rekod kedua-duanya telah kembali ke Malaysia. Dalam perkembangan lain, Fahmi yang juga Menteri Komunikasi dan Digital berkata, pembentukan kerajaan perpaduan di peringkat negeri selepas pilihan raya negeri akan membolehkan lebih banyak isu dan masalah rakyat dapat diselesaikan. Katanya, dalam konteks telekomunikasi, misalnya jika ada masalah, saya boleh terus bertindak mengatasinya dengan kerjasama pemain industri dan dasar yang sama ini pastinya akan memberi lebih manfaat pada rakyat. Perikatan Nasional hanya akan mengumumkan calon Menteri Besar Negeri Selangor selepas calon itu memenangi pilihan raya negeri pada 12 Ogos ini. Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin berkata, beberapa nama telah disenarai pendek bagi jawatan berkenaan. Katanya calon Menteri Besar kita sedang dalam perbincangan untuk kita umum dalam satu waktu terdekat. Ada beberapa telah disenarai pendek, semua mereka yang bertanding adalah layak. Yang pentingnya mereka mesti menang. Kita tidak mahu umum nanti ada orang kalah pula. Sebab itu kita akan tengok dulu. Hamzah diminta mengulas isu itu selepas PN sehingga kini masih tidak mengumumkan calon Menteri Besar mereka. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mencabar PN supaya mengumumkan calon Menteri Besar Selangor. Katanya, ini hantam kat Selangor, hantam Amiruddin Syahri, calon kamu Menteri Besar siapa? Calon kami saya dah umumkan Amiruddin. Sebelum ini, pengerusi PN Muhyiddin Yassin berkata, parti itu memutuskan untuk tidak mengumumkan calon Menteri Besar mereka di Selangor. Kemudian berkata nama-nama calon Menteri Besar itu hanya akan diumumkan apabila tiba waktunya. Katanya yang penting kita tidak perlu umumkan. Pada prinsipnya dalam senarai yang kita ada sudah kenal pasti ramai tokoh-tokoh dan sampai masa sesuai tahu siapalah Menteri Besarnya. Bagaimanapun Muhyiddin menggesa pengerusi PN Selangor Muhammad Azmi Ali supaya menghadiahkan kemenangan kepada PN di Selangor. Azmi sebelum ini disebut-sebut bakal mengisi semula jawatan itu sekiranya PN dapat menawar Selangor. Azmi memegang jawatan itu dari 2014 hingga 2018 ketika bersama PKR. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.